This video is brought to you by uncle.hipster.store yang menawarkan pelbagai barangan hipster di IG beliau. Follow IG uncle.hipster.store untuk menjamu mata anda dengan pelbagai menu hipster yang tersedia. Baju, jam, kasut, jam dan baju. Minta maaf, Uncle hanya menjual barangan hipster yang sudah semestinya yang terbaik. Link IG-nya aku tinggalkan kat ruangan description kat bawah. Lanun topi jerami atau Mugiwara Pirates adalah lanun yang terkenal dan sedang meningkat naik yang berasal dari perairan East Blue. Namun kru-krunya datang dari pelbagai kawasan. Mereka adalah fokus utama atau watak protagonis utama dalam siri One Piece ini. Mungkin kalau dilihat dari sosok tubuh dan fizikal mereka ini, terutamanya kapten mereka, maybe they can be considered as a joke, but not until you start fighting them. Seperti mana yang terjadi kepada Bellamy di Kepulauan Jaya, yang mana pada awalnya Luffy diremehkan, disepelekan. Tapi lepas kapten mereka iaitu Bellamy diletop dengan hanya satu tumbukan, barulah seluruh kru Bellamy Pirates itu sedar yang dorang sedang berhadapan dengan the real deal, bukan adik-adik. Kru Mugiwara ini juga bahkan telah mendapat sorotan dunia. Nama mereka digeruni seperti mana yang kita boleh tengok semasa di Sabaudi Archipelago. Dan kru ini juga telah mendapat perhatian World Government sendiri dan sedang berada di dalam senarai kru yang berbahaya menurut Im Sama, sampai poster buruan Luffy beserta Blackbeard dan yang lain-lain dicarik-carikkan oleh Im Sama. So ini kita nak berdiskusi tentang kru terkuat dalam Mugiwara Pirates, and for sure Luffy aku tak letak dalam list sebab of course dia paling kuat kan. Dan kepada korang yang mungkin ada pandangan lain, korang boleh komen kat bawah, okay? So this is senarai untuk the strongest Mugiwara Pirates. Tapi sebelum kita start hari ini dalam segmen SNF, Support nakama first. aku nak highlight satu bisnes nakama kita bernama Kedai Game Murah. Kalau sebelum ni aku selalu promote IG, YouTube, tapi kali ini berbeza. Sebab bisnes nakama kita ni menggunakan platform Shopee. Korang sendiri boleh tengok kat sini. Chat performance dia 100%. Bermaksud chat akan segera dibalas dan tak akan miss even a single customer. Shop rating 4.9/5. Bermaksud really trusted, gang. Alright, Kedai Game Murah membekalkan minuman extra Joss, Kuku Bima, barangan runcit dan menjual aksesori gaming PS1, PS2, PS3, PS4, PS5, Xbox, PSP, Nintendo dan Switch. Selain itu, mereka juga menawarkan perkhidmatan servis komputer dan membaiki konsol gaming pada harga kawan-kawan. Yang tersebut ini adalah testimoni yang sempat aku snap dari pelanggan mereka yang berpuas hati. Jom kita jayakan misi kita. Support nakama first. Link Shopee dia aku ada tinggalkan kat ruangan description. Dan syarat kita hari ini Haikal Gaming yang membuat konten pasal playing PUBG game. Jangan lupa subscribe channel dia, okay? Dan kepada korang yang belum lagi subscribe channel aku harap korang dapat subscribe dan menekan bell notification button so that korang tak ketinggalan video-video dari aku. Follow IG Kimi Scoverto so that korang dapat update terkini dari aku. Join grup Telegram Scoverto Fleets untuk berpeluang memenangi hadiah giveaway setiap bulan. 5 pemenang akan dipilih every month. Ayo, kita jadikan channel ini setanding dengan channel-channel Twitter yang ada di seluruh dunia. Say with me guys, Ekozo Yarodomo. Zaitun suci, zaitun segar, zaitun tetap sejati. Zaitun memelihara diri, barangan bermutu kekal abadi. Di tangga yang ke-9, The Cat Burglar Nami. Satu hari nanti, nama Nami pasti akan terpahat di dalam catatan sejarah, iaitu seorang lanun wanita yang terhebat yang sangat pakar dalam bidang navigator dalam kapal Straw Hat Pirates. Nami secara tidak rasmi menyertai kru Mugiwara yang ketiga dan secara rasminya sebagai yang kelima setelah kejatuhan Empire Lanun Along di Kepulauan Kokoyashi. Nami dengan impian untuk melukis seluruh peta dunia One Piece mempunyai nilai buruan sebanyak 66 juta beri. Kecekapannya sebagai navigator memang tak perlu dipersoalkan lagi apabila dia telah banyak kali menyelamatkan kru Mugiwara dari bahayanya lautan Red Line, Grand Line, bahkan di Sky Islands. Jika dibandingkan kekuatan tenaga dengan kru Mugiwara yang lain, mungkin Nami bukanlah berada pada barisan hadapan. Namun, kecekapannya dalam berunding, mencelok dan navigasi memang tidak dapat disangkal lagi.
lagi. Bersama-sama dengan Usop dan Chopper, mereka adalah dikira trio penakut yang selalu lari dari medan pertempuran apabila berhadapan dengan musuh yang dilihat lebih kuat. Namun, apabila mereka tiada pilihan lain selain bertarung, kebanyakan kalinya mereka selalu saja menang. Dan walaupun Nami di tangga yang tercorat, ini tidak menghalangnya untuk dengan mudah menewaskan Sanji, Luffy dan even Shimotsuki Zoro. Oleh kerana peranan Nami boleh dikatakan bukanlah seorang fighter, untuk senarai ini aku letakkan Nami di tangga yang ke-9. Di tangga yang ke-8, Godi Usopp. Usopp merupakan sniper dalam kapal Mugiwara Pirates kru yang keempat setelah berakhirnya sirap Village Arc. Walaupun sifat semula jadinya adalah seorang pengecut, cita-citanya adalah untuk menjadi the brave warrior of the sea. Sebagaimana yang kita tahu, Worst Generation diidentifikasikan antaranya adalah mereka yang mempunyai buruan melebihi 100 juta beri. Jadi Usopp bolehlah dikira di antara the Worst Generation atau supernova secara tidak rasmi, sebab bounty-nya mencecah 200 juta beri. Dari segi bertarung, Usopp bolehlah dikatakan sama dengan Nami yang lebih memilih untuk melarikan diri. Macam yang kita boleh tengok dalam chapter baru-baru ni. Dahlah dia yang pergi serang page 1, lepas tu dia pergi tuduh Nami yang buat. Tapi apa-apa pun, kita mesti semua setuju dengan tahap aiming Usopp sebagai sniper. Macam yang kita boleh tengok satu bukti paling masyhur masa kat Dressrosa sebelum ni kan. Dan dia juga pakar dari segi pembuatan gadget. Sebab pasal gadget, lama kan kita tak dengar pasal impact dial. Di tangga yang ke-7, Tony Chopper. Chopper sebagai kru yang ke-6 merupakan seorang doktor dalam kapal Mugiwara Pirates. Walaupun Chopper berada dalam kluster yang sama dengan Nami dan Usopp, iaitu kluster penakut, namun Chopper memiliki sedikit kelebihan berbanding mereka, iaitu Chopper merupakan pemakan buah iblis Hito-Hitonomi model manusia. Sebagai pemakan buah Devil Zoan, secara normalnya Chopper hanya mampu untuk berubah ke dalam 3 mod sahaja, iaitu bentuk Beast, Hybrid dan Normal. Namun dengan gabungan Rumble Ball-nya, Chopper mampu untuk menghasilkan pelbagai jenis point dalam pertarungan. Sebelum time skip, Chopper mampu bertukar ke 5 jenis point, iaitu Jumping Point, Guard Point, Arm Point, Brain Point dan Horn Point. Dan point terultimate-nya adalah Monster Point. Lepas time skip, kita boleh tengok yang Chopper dah boleh kawal Monster Point-nya dan ada point baru yang dikenalkan, iaitu Kung Fu Point. Di tangga ke-6, The Soul King Brook. Sebagai kru yang ke-8 yang menyertai Mugiwara, Brook merupakan seorang musician selain dari menjadi pahlawan pedang dalam kru Mugiwara. Impiannya adalah untuk berjumpa semula dengan nakamanya, iaitu Labun di Reverse Mountain. Merupakan seorang pemakan buah Devil, Brook berupaya untuk hidup semula setelah mati dan dia mampu mengawal rohnya dan roh orang lain. Buah Devil Brook dilihat lebih prima dari buah Devil Big Mom kerana walau sebanyak mana pun jangka hayat yang diambil Big Mom dari Brook, ia tidak akan memberi kesan kepada Brook. Namun dari segi penguasaan, Big Mom dilihat lebih kuat apabila Brook tidak berupaya mengawal Soul Prometheus, Napoleon dan Zeus semasa di Whole Cake Island. Berbeza dengan 3 orang dari kluster penakut tadi, Brook dilihat tidak mempunyai masalah untuk bertarung dengan musuh walaupun bersendirian dan walaupun musuhnya seorang Yonko. Selain handal dalam bertarung, dengan keupayaan buah Devil Brook, dia dilihat amat sesuai dalam tugasan pengintipan. Di tangga ke-5, Iron Man Franky. Sebagai kru yang ke-7, Franky merupakan shipwright dan juga mekanik untuk kapal Mugiwara. Franky memiliki kekuatan tubuh badan yang ekstra kerana beliau adalah seorang Iron Man yang telah dimodifikasikan. Namun kelemahannya adalah apabila kola dalam tubuhnya kekurangan atau habis. Setelah time skip, iaitu setelah penyelidikannya di makmal Dr. Vegapunk, Franky dilihat banyak berubah. Tubuhnya dilihat lebih besar, bahkan dalam tubuhnya memiliki lebih banyak senjata dan fungsi tubuhnya juga telah bertambah. Franky juga adalah orang terakhir yang memegang blueprint The Ancient Weapon Pluton. Jadi, selain Nico Robin, Franky juga adalah individu yang sangat berbahaya untuk the world government. Kerana bila-bila masa sahaja, kalau dia suka, dia boleh ciptakan kapal pemusnah itu. Dan mungkin sekarang ini pun Franky pelan-pelan menjadikan kapal Thousand Sunny sebagai satu kapal pemusnah yang dahsyat. Di tangga ke-4, The Devil Child Nico Robin. Sebagai anggota yang ke-6, Robin merupakan arkeologis dalam kapal Mugiwara Pirates. Robin awalnya merupakan watak antagonis dalam Alabasta Arc. Namun setelah kejatuhan sindiket organisasi Barak Work,
Robin telah menyertai Mugiwara. Sebenarnya tujuan Robin menyertai organisasi-organisasi penjenayah adalah supaya dia dapat mencapai impiannya, iaitu untuk menjejaki the true history. Setakat ini, Robin dilihat mudah mengalahkan musuh-musuhnya dengan kemampuan buah devilnya, iaitu Hana-Hana Nomi. Keupayaan terkini Robin juga telah di-upgrade lepas time skip. Seperti mana yang kita dapat lihat, dia mampu menggergasikan atau membesarkan bahagian dari tubuhnya. Contohnya macam kakinya. Dan di Wano juga, baru-baru ini, kita boleh tengok yang Robin mampu menghasilkan klon dirinya sendiri yang sangat sempurna. Dan tak mustahil, suatu hari nanti atau dalam peperangan Wano ini, Robin akan menghasilkan klon gergasi untuk dirinya sebagai tentera gergasi tambahan. Di tangga yang ketiga, Vince Smoke, The Black Lake Sanji. Sebagai anggota keempat, Sanji merupakan seorang chef tukang masak dalam kapal The Thousand Sunny. Sanji juga antara salah seorang dari kru Mugiwara yang tidak mempunyai keupayaan Devil Fruit, namun seorang fighter yang sangat handal. Mungkin kepada mereka yang baru menonton One Piece tertanya-tanya, di manakah terletaknya kekuatan Sanji ini? Di mana terletaknya kekuatan? Kekuatan Sanji ini terletak di kakinya. Setelah bertahun-tahun lamanya mendapatkan latihan daripada Owner Zeff, Sanji dilihat sangat handal bertarung menggunakan kaki. Dan setelah Sanji berlatih dengan kluster pondan di Momoira Island, kekuatan Sanji dilihat semakin meningkat. Kalau Zoro tahulah yang Sanji ni berlatih dengan pondan, mau 2 tahun kena bahan. Kau dapat bayangkan tak? Dia macam lepas habis perang Wano nanti, Jinbe dia macam tanyalah, Robin, kau 2 tahun berlatih dengan siapa? Oh, aku berlatih dengan World Government No. 1 Nemesis, The Revolutionary Army. Kau pula Zoro? Oh, aku siapa lagi kalau bukan The Great Swordman in the World No. 1, Dracul Mihawk. Puh. Kau pula Luffy? Aku siapa lagi kalau bukan Roger First Mate No. 1, Silver Relic. Puh, gila Luffy. Kau pula Sanji? Aku berlatih dengan pondan tu. Di tangga kedua, The Knight of the Sea, Jinbe. Sebagai anggota ke-9, Jinbe merupakan the helmsman of Mugiwara Pirate. Yes, I know, mungkin ada di kalangan korang yang kurang setuju yang Jinbe ni menurut aku lagi kuat dari Sanji. And yes, bukan pasal Sanji berlatih dengan pondan membuatkan aku double standard Sanji. And yes, aku tahu yang Sanji sekarang dah ada new upgrade Germa suit dia. But sebab apa aku letak Jinbe ni nombor 2 adalah yang pertama, sebab he is the freaking Shichibukai, bro. Bukan senang World Government nak iktiraf mana-mana lanun sebagai Shichibukai. Lepas tu pula, Jinbe ni manusia ikan tau. Yang mana dia kalau kita boleh tengok kat atas darat pun luar biasa. Big Mom yang besar bapak tu, Yonko pula tu, selamba je dia fight. Serangan koknak Big Mom, dia tahan pakai tangan ikan dia, brother. Dan termasuk Wano, dah 2 kali dia berjaya menjatuhkan Big Mom. Kau ingat lagi tak masa dia lawan dengan Ace 5 hari 5 malam? Dah lah tak ada buah devil. Takkah jadikan kering kau pergi lawan dengan Ace si budak api tu? Dan kena ingat, semua ni berlaku di atas daratan. Korang dapat bayangkan tak kalau dalam laut macam mana pergi dia? Di tangga pertama, yes, tak lain dan tak bukan Roronoa the Shimotsuki Zoro. Sebagai Luffy First Mate, Zoro merupakan navigator yang terulung untuk Straw Hat Pirates. And yes, aku surely believe walau squad mana pun Jinbe, pada personal views aku, Zoro lagi kuat dari Jinbe. Diamlah Haji Bahil. Alright, pada aku highly confident yang Zoro ni mempunyai Hao Shoku Haki. Yang mana kita boleh tengok masa Zoro lawan dengan Monet. Sebelum Zoro serang Monet bagi tahu yang dia tak boleh bergerak. Lepas tu pula, masa kat Fishman Island Arc, lepas Luffy rebahkan separuh dari tentera Fishman kat situ, Zoro bagi tahu as expected, kalau Luffy tak boleh guna Hao Shoku Haki, Luffy patut kena step down. Mungkin pada masa tu Zoro dah ada dah Hao Shoku Haki. Untuk Kenbun Shoku dan Buso Shoku Haki memang jelas ditayangkan. Lepas tu mungkin korang akan rasa statement ni bangang lah, which is lebihnya Zoro dari Jinbe adalah disebabkan pedang. Bukan maksud aku sebab Zoro ada pedang je dia lagi kuat, so kalau Jinbe pakai senjata diorang equal lah. Bukan, tapi jenis pedang yang Zoro guna sekarang ni memang berada pada tahap yang tertinggi. Dan selain itu, kita kena ingat Zoro dapat didikan dan tunjuk ajar langsung dari the strongest swordsman in the world. Kat sini je kita dapat bayangkan betapa kuatnya Zoro ini. Lepas tu ditambah lagi dengan pertarungan-pertarungan yang dia dah tempuhi yang menjadikan Zoro lebih matang dalam pertarungan. So sebab itulah, in my opinion, Kimi Scoverto meletakkan Roronoa the Shimotsuki Zoro sebagai the strongest Mugiwara crew.
So guys, that's all I have untuk perkongsian kali ini. Kepada korang yang berminat untuk aku promote media sosial, business or service korang boleh DM IG Kimisko Verto, okay? Dan kalau korang berminat untuk sertai segmen What Up Anime juga, korang boleh DM IG Kimisko Verto. Alright, sedikit renungan before I end this video. Jangan pernah mengalah mengejar impian. Walau penat macam mana sekalipun, berehatlah, jangan berhenti. I know we all have dreams and I'm sure we can get it. And until then, there is no God except Allah. Assalamualaikum warahmatullahi